Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Kepimpinan negara sudah bertukar, kerajaan sudah dibentuk. Apa khabar kerjasama rentas parti? Itu perbincangan kami pada minggu ini. Bertemu lagi kita dalam Dialog Tiga Penjuru. Kita bercerita mengenai jawatankuasa pengurusan COVID-19 ataupun jawatankuasa pengurusan pandemik dan bagaimana kita melihat apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri beberapa kali diungkapkan partisipasi kerjasama rentas parti perlu dilibatkan dalam jawatankuasa ini. Saya bersama dengan Senator Insinyur Teknologis Haji Khairil Nizam Khairuddin, merupakan ahli Dewan Negara, merupakan Ketua Pemuda PAS Malaysia dan juga merupakan Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Menyertai kami juga pada hari ini ialah ahli Parlimen Damansara YB Tony Phua dan di tengah sana ialah Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Akademi Sains Malaysia. Saya mulakan diskusi hari ini dengan pertanyaan yang mudah mewakili rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Beberapa kali kami mendengar mengenai ahli Parlimen Pembangkang akan dilibatkan dalam jawatankuasa khas berkaitan dengan pandemik. Apa perkembangannya setakat ini? YB Tony Phua mungkin dapat memberikan respon? Kita ada dengar mungkin lebih daripada kabar angin bahawa memang kita akan pendapat kita akan diambil kira ataupun kerjasama kami akan diterima dalam jawatankuasa untuk melawan COVID di Malaysia. Tapi buat masa ini kita masih menunggu perkembangan iaitu syarat-syarat yang tertentu daripada pihak kerajaan untuk menjemput pihak pembangkang masuk ke dalam jawatankuasa ini. Pada pendapat saya dan saya rasa semua orang tahu, saya memang menyokong sebarang kerja ataupun penglibatan semua parti, parti kerajaan, parti pembangkang dalam perkara-perkara penting demi negara. Ini termasuklah langkah-langkah untuk melawan COVID, perang COVID di Malaysia hari ini. Dan tapi ada syarat. Syarat dia penglibatan ni kena substantif, bukan secara surface ataupun secara skin deep saja. Iaitu kita bagi setiap parti satu orang lah masuk jawatankuasa. Jawatankuasa katakan 25 orang, pembangkang ada 3 orang. Bila ada ruang untuk berucap, ucaplah. Lepas tu pendapat yang diberikan langsung tidak diambil kira. Kalau perkara itu berlaku, ia hanya menjadi satu wayang saja yang kita tak mahu, dan penglibatan kita macam berikan mencerminkan kerajaan ini baik untuk semua orang, tapi sebenarnya tidak mementingkan pendapat daripada pihak pembangkang. So kita harap apa yang akan dipelawakan oleh pihak kerajaan adalah jemputan yang ikhlas, yang substantif, dan kita percaya pihak pembangkang, tak kiralah sama ada PKR ke DAB ke mana ke, kita ada idea-idea substantif yang membina untuk membantu kerajaan melawan COVID. Senator, YB Senator, mungkin kita nak tahulah cerita dan juga perkembangannya daripada bahagian kerajaan dan juga Perikatan Nasional. Bagaimana, apa ceritanya pula? Terima kasih kepada Zul, yang saya hormati, Datuk Dr. Madeline Burma, yang berbahagia, yang berhormat Tony Phua. Pada pendapat saya, ini merupakan satu political innovation yang diteruskan daripada zaman pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri kita. Sebab kalau kita tengok session yang terakhir, usaha kita yang terakhir untuk membuat kerja rentas parti ini, ialah apabila satu persefahaman rentas parti politik yang ditawarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada waktu itu, yang di mana ia merupakan satu solusi menang-menang, win-win kepada parti-parti politik dan rakyat. Namun malangnya ia tidak disambut oleh pemimpin PH dan juga pembangkang. Hanya segelintir sahaja yang ketika itu berjiwa besar dan rasional, seperti ahli panel kita pada hari ini, saudara yang berhormat Tony Phua. Jadi sebab itu saya rasa perkara ini bukan retorik. InsyaAllah dasar keterbukaan itu akan diteruskan. Namun kata pepatah Melayu, tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Jadi
ia memerlukan satu kerjasama dan partisipasi daripada yang ikhlas daripada semua pihak. Sebab itu saya katakan ini adalah political innovation, dan matlamat kita adalah untuk fokus kepada fasa endemik pada akhir Oktober menurut Menteri Kesihatan. Dan saya harapkan seperti yang dikatakan oleh YB Tony tadi, kalau betul lah pendekatan itu tidak bersifat substantif, jadi saya harapkan juga wakil pembangkang pertama sekali perlu terbuka untuk silentkan, melenyapkan nafsu politik. Maknanya kena ada satu mutual respect yang kita bersama simbiotik di dalam jawatankuasa ini. Yang kedua, pembangkang perlu menjadi pembangkang yang konstruktif. Boleh tengok macam mana pendekatan Pemuda PAS sebelum ini sewaktu kami menjadi pembangkang. Dan kita harapkan kerajaan dan pembangkang mempunyai satu pemahaman yang sama, iaitu mission kita satu, vision kita satu, dan kita bergerak secara berpasukan. Saya yakin kalau ini ada, pasukan ini akan berjaya mengharungi dan menguruskan pandemik COVID-19 insya-Allah. YB Senator meletakkan beberapa prasyarat, beberapa elemen yang perlu ada. Bertepuk sebelah tangan tidak berbunyi. Tetapi saya suka juga ahli politik selalu menggunakan perkataan bahawa nak kerjasama kena ada ikhlas. Di blok pembangkang pula kata nak kerjasama kena ada syarat. Akhirnya nanti bila nak duduk berbincang ni, YB Tony Puah mungkin dapat respon dahulu kepada YB Senator sebentar tadi. Bagaimana? Hanya saya kesian sikit Dr. Madeline sebab it's okay. duduk terpinggir kat sini. Belum terpinggir lagi. Saya ada Terpinggir lagi. Belum. Continue. Saya nak dengar ni. Saya nak dengar. Yes. I nak sebut sini bahawa langkah yang telah pun ditawarkan ataupun offer yang telah pun ditawarkan oleh Tan Sri Muhyiddin dulu memang offer yang baik. Dan saya sambut. Saya bersambut sebab saya pun menyuruh supaya rakan-rakan saya akan memberikan pertimbangan. Bukan setuju, pertimbangan ke atas tawaran yang telah pun dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin. Tapi malangnya sebenarnya, walaupun ini merupakan satu inovasi ini datang terlalu lewat. Sehingga kerajaan sebelum jatuh baru ada tawaran ni, ramai tak rela nak terima. Saya terima. Saya sanggup bincang. Tapi ramai sudah cukup panas hati, sudah cukup bengang, marah. Rakyat pun sama. Mereka tak boleh terima tawaran yang dibuat last minute. Itu yang jadi masalah pada masa itu. Sebab itu pada masa ini, bila Perdana Menteri Ismail Sabri, walaupun saya memang tak suka sama UMNO, dia mempelawakan pihak pembangkang untuk datang membincang, kita terus terima. Dan saya sokong. Saya sokong. Ini merupakan langkah yang lebih bijak. Sebab jangan tunggu sampai minit terakhir sebelum kerajaan nak dijatuhkan, baru buat tawaran. Ini penting. Kerajaan Ismail Sabri sekarang dia buat tawaran dulu, untuk mendapatkan persetujuan. Selepas itu tak perlu bimbang tentang gelombang ataupun kemelut kuasa dan lain-lain. So do it first. Bincang dulu. Dan perbincangan ini tengah dijalankan. Yang saya tahu rakan-rakan saya telah pun memberikan maklum balas kepada pihak kerajaan atas tawaran yang telah pun dibuat. Kita telah pun sampaikan maklum balas daripada pihak pembangkang, pihak PH, tiga parti, PKR, DAP dan Amanah. Kita telah pun sampaikan kepada pihak kerajaan dan kesemuanya berasaskan tawaran yang telah pun dibuat oleh kerajaan dulu, iaitu jawatan kuasa untuk melawan COVID, plan ekonomi untuk membantu rakyat yang tertekan atas kemelut COVID ataupun krisis COVID, anti-hopping law, ataupun akta lompat tak boleh lompat parti, dan lain-lain. So kesemuanya maklum balas yang kita telah pun buat berasaskan tawaran yang telah pun dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin sebelum ni, dan kita harap kerajaan Ismail Sabri akan terima maklum balas ni. Kalau ubah pun ubah sikit cukup, dan kita boleh teruskan perjalanan kita tanpa gelombang ataupun kemulut politik yang kita experience sebelum ni masa Tan Sri Muhyiddin. Saya nak teruskan dengan Datuk Dr. Madeline Burma. Walaupun YB Tony Puah kata terpinggir, tetapi itu sebab nama kita Dialog Tiga Penjuru, kerana
Datuk Dr. Madeline Purnama boleh menjawab soalan ini. Ahli politik ada naratifnya apabila kita bercerita mengenai kerjasama rentas parti. Tapi rakyat ada ekspektasinya. Rakyat ada harapan tersendiri mengenai kerjasama rentas parti. Ini bukan zaman dahulu, 20 atau 30 tahun dahulu. Kita meletakkan identiti kita kepada identiti politik. Apa warna parti politik anda? Rakyat susah hari ini. COVID-19 masih lagi mencengkam. Kenapa ekspektasi rakyat terhadap ahli politik pada hari ini jauh berbeza dan mereka tidak menilai dan juga menyebelahi mana-mana ahli politik mengikut warna dan juga blok parti politik mereka? Kenapa jawatan kuasa khas berkaitan dengan pandemik COVID-19 ini perlu dibuktikan dengan tindakan? Datuk Dr. Madeline Purnama, hujah anda. Okey, terima kasih Zul. Terima kasih YB, Tony. Terima kasih YB Senator Khairul. Tadi sebelum kita kita on kat TV, saya bercakap dengan YB Khairul. I said I'm so happy, for the first time saya melihat dari dua penjuru. Saya kata alangkah seronoknya ini dalam hati saya lah bila nama diberikan. Oh my goodness, I said I'm going to meet up with these are the two names yang saya dulu semasa saya kerja di universiti mungkin saya jarang akan berhadapan secara bersemuka lah, although in maya, okay, because you understand lah how politics works. Jadi hari ini bila saya melihat dua insan, dua manusia yang cukup rakyat Malaysia lihat ya di kaca TV dan lebih lagi di parlimen ni, kami hari-hari melihat. Saya ingin menyatakan ini ya, pandangan saya mungkin tidak mewakili 32 juta rakyat Malaysia, tetapi segelintirnya kami melihat ini satu perkembangan yang cukup baik YB dan juga Senator. Sebab untuk pertama kalinya saya melihat kami boleh bercakap dan sekurang-kurangnya generasi muda. Perkataan yang digunakan tadi inovasi, saya terbayang kalau inovasi ini is something that is really new. Dan saya juga mendengar hakikat yang Dr. YB Tony berkata, ya kami terima, tetapi dia kata ialah dia sebagai rakyat manusia biasa. Dia kata janganlah tawar, besok nak tenggelam baru hari ini nak tawar. That is the reality. Baru kami dengar. Yang kami sering lihat hanyalah di kaca TV tentang you all bersilat lidah dekat parlimen. Kadang-kadang kalau saya tengok tu, ya ampun, saya kata malunya saya tengok parliamentarian saya. But today I can see that there is kita ada konsensus bahawa kita boleh berbeza pendapat, kita bersetuju untuk berbeza pendapat. Dan macam tadi saya bercerita dengan YB Khairul Senator, bahawa saya tidak boleh membayangkan saya seorang wanita tidak bertudung, anak orang Iban, bercakap dengan orang PAS. You see? Image. Ya, image. Bagaimana kami membayangkan, ya ampun, kalau hari ini saya berjumpa dengan dia, adakah dia akan memandang saya? Betapa kerdilnya saya. Tapi sekarang, segala apa yang kami bayangkan itu tidak seperti yang digambarkan, media gambarkan, tidak seperti orang menggambarkan YB Tony Puan ni, orang melihat dia, sorry ya YB, orang yang resis, sebab dia dikaitkan dengan satu-satu parti politik. Jadi gambaran ini, I'm so glad that Astro, you managed to slowly bring that down. Although kita berbicara tentang rentas parti, berbicara tentang COVID, apa yang kita lakukan sekarang, kita juga meruntuhkan imagery ataupun bayangan yang kita sering membayangkan, okey, orang PAS begini, orang UMNO begini, orang DAP begini. Dan bila dia duduk dalam parlimen, ya ampun. Ini ya ampun ni bahasa orang Iban. Okey, balik ke cerita tu tadi. I must congratulate both of you for bringing up the reality of the situation. Satu ialah memang ada usaha yang gigih di kedua-dua pihak. Dan yang kedua, bahawa saya juga bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh YB Tony Puan. Jangan mereka hanya dijadikan sebagai, kami kata just window dressing saja. Hanya sekadar cukup sebagai kota. Macam kami Bumi Putra, yang Bumi Putra Sabah Sarawak. Saya sering menggunakan istilah Bunyi Putra. So, we have the Bumi Putra, but I said, be very careful. Is it Bumi Putra or Bunyi Putra? So, jadi sama juga tadi. Dia katakan jangan hanya sebagai, dia tak sebut, dia cuma sebut wayang. Saya sambung satu lagi perkataan. Wayang kulit, puppet. So, sekadar, kita ada berapa orang dalam jawatan kuasa,
kami dah mesyuarat dah. Mereka hadir dalam mesyuarat tu. Tetapi tidak substantif. I like that word, YB. That is a very good word. And saya harap juga YB Khairia kalau boleh berbisik-bisik dengan mereka yang duduk di koridor atasan tu. It is an innovation. Yes, I do agree with you. And then the timing is okay. And I think all of us now, rakyat, parliamentarian, semua kita inginkan satu, iaitu the best for our country, the best for Malaysia. Itu saja. Dialog 3 Penjuru berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi dalam Dialog 3 Penjuru, orang PAS, orang DAP dan orang Sarawak bersama dengan saya dalam Dialog 3 Penjuru pada hari ini. Saya suka apabila Datuk Dr. Madeline Berma sebut mengenai koridor atas. Ada ahli politik malah yang dijemput dalam Dialog 3 Penjuru bercerita idea yang segar dan juga kita dapat menyatukan perbezaan dan juga dua paksi yang kadang-kadang ironi, tetapi itu tidak diangkat dan juga tidak kedengaran di Dewan Rakyat. Dewan Rakyat bakal bersidang 13 September ini. Bagaimana kerjasama rentas parti bincang cerita mengenai COVID-19 ini dapat diterjemahkan kepada realiti. YB Tony Phua, apabila anda berbeza pandangan dengan ahli-ahli parti yang lain ataupun pakatan yang lain, malah dengan pengguna media sosial yang lain juga, bukan satu kerja yang mudah untuk perkara itu. Justru apabila mungkin satu atau dua daripada perwakilan dalam parti yang berbeza pandangan, bagaimana ianya mungkin boleh meyakinkan koridor yang di atas itu, YB Tony Phua. Justru itu memberikan satu situasi, kita mungkin boleh kata rentas parti ini sesuatu yang ideal tetapi bukan mudah untuk dilakukan juga. Setuju atau tidak, YB Tony? Saya memang setuju, bukan perkara yang senang. Kerana selama ni dalam sejarah Malaysia hanya kita berkebiasaan dengan parti pemerintah mengawal kesemua ni. Bila saya masuk parlimen pada tahun 2008, apa yang saya dapat lihat dalam pengalaman saya ialah bahawa kita boleh berhujah apa pun dalam parlimen, pihak pembangkang. Sama ada logik ke tak ada logik, itu langsung tidak berkesan. Iaitu pendapat daripada pihak pembangkang, walaupun baik ataupun tak baik, langsung tidak diambil kira oleh parti pemerintah. That's the way it is for the past 60 years. 60 tahun dah, itu memang cara dia. Tak kiralah pihak pembangkang, biar dia orang ucap, biar dia orang ujar dalam parlimen, kita tak kisah saja. Apa-apa akta yang kita nak sampaikan, bentangkan, kita bentangkan, biar dia orang bahas, lepas tu kita luluskan saja sebab kita ada majoriti yang mencukupi. So, sejarah Malaysia, memang kita dah biasa dengan satu kerajaan sebegitu ataupun keadaan sebegitu. Berbeza dengan negara-negara asing ataupun demokrasi yang lebih progresif, sama ada di Eropah ke di Amerika Syarikat, di mana adanya penglibatan pembangkang dalam semua jawatan kuasa untuk semua akta yang akan diluluskan dalam parlimen. So itu penting. So saya suka pada idea ni kerana ia dapat menjadikan demokrasi di Malaysia, sistem demokrasi di Malaysia satu sistem yang lebih progresif, yang lebih inklusif, yang kurang kepada retorik, kita harap, lebih kepada perkara-perkara yang lebih substantif. Nah, ini tidak bermaksud bahawa pihak pembangkang tak akan membangkang lagi. Ini tidak bermaksud bahawa saya tidak akan dalam sesi parlimen yang akan datang marah pada Perdana Menteri kerana berlakunya ketidakadilan ataupun kesalahan dari segi polisi, dasar dan lain-lain. Ini hanya bermakna dalam isu-isu tertentu ataupun dasar-dasar tertentu, kita akan memberikan kerjasama dan memberikan pendapat dan memberikan sokongan kepada dasar yang kita percaya akan memberikan faedah dan kebaikan kepada rakyat. Itu saja. Ini tidak bermaksud kita sokong kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Ini hanya merupakan satu pendirian di mana kita menyokong dasar tertentu daripada pihak kerajaan demi kebaikan rakyat.
Tapi YB tak jawab lagi mengenai koridor atas. Bagaimana untuk meyakinkan Koridor atas dalam parti pembangkang ke koridor atas kat parti kerajaan? eloklah cerita pasal parti pembangkang dulu dalam rumah sendiri. Saya rasa kita semua sebagai pemimpin dalam parti, terutamanya bagi DAP, kita bertindak sebagai satu unit. Dan dalam perkara ini saya berikan contoh lah. Saya rasa mungkin Zul nak dengar, Prof nak dengar. Saya berikan contoh dalam perkara di mana tawaran yang telah pun dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okay. DAP, pimpinan utama DAP telah pun membuat keputusan untuk membawa ke pimpinan Pakatan Harapan supaya kita dengar dulu daripada Tan Sri Muhyiddin, pergi ke mesyuarat, bincang dulu sama ada ikhlas, tak ikhlas, ada substantif, tak ada substantif, sebelum kita membuat sebarang keputusan untuk tolak ataupun terima tawaran yang telah pun dibuat oleh pihak Perdana Menteri pada masa itu. So itu pendirian daripada parti. Tapi bila kita masuk ke dalam mesyuarat Pakatan Harapan, Majlis Tertinggi Pakatan Harapan, pendapat tersebut telah pun ditolak secara keras oleh rakan-rakan yang lain dan kita terima sebab kita satu pakatan. Dan dalam satu pakatan kita perlukan satu konsensus. Takkan kita akan pecahkan parti kita ataupun koalisi kita akibat satu keputusan. So good or bad, asalkan kita capai satu keputusan, we have to stand with that decision. Maksudnya bukan senang untuk berbeza pandangan dan juga untuk diarus perdanakan dalam parti sendiri juga ataupun dalam gabungan sendiri. Itu terbukti pada hari itu. Tapi belajar sesuatu di situ. YB Senator, saya ke YB Senator juga. Di peringkat blok kerajaan, kadang-kadang senang untuk kita ungkapkan bahawa pembangkang jangan main politik hanya kerana mereka mengkritik. Walhal dalam beberapa hal tertentu seperti mana YB Tony katakan, kita perlukan hujahan dan juga partisipasi yang ada maknanya, bukan setakat untuk checklist sahaja. Justru bagaimana kalau kita hendak buka baru dalam pentadbiran dan juga kerajaan pada hari ini dan benar-benar mahu menyelesaikan masalah COVID-19, bagaimana naratif yang diletakkan oleh ahli-ahli politik, baik daripada pimpinan parti yang di atas maupun ahli-ahli parti biasa, perlulah ikhlas kepada perkara itu. Kerana rakyat kadang-kala sering lagi mendengar bahawa apabila ada pertentangan idea, ini kerjanya membangkang sahaja, mengkritik sahaja. Walhal untuk penambahbaikan, percambahan idea, perbezaan idea itu perlu diraikan dan perlu dicari titik pertemuan. Barulah orang politik buat kerja. Pada pandangan YB Senator, bagaimana untuk kita bergerak ke hadapan? Pandangan saya, Zul, mindset sebegini adalah mindset dinosaur. Mindset pisang goreng. Tapi masih lagi ada YB. Kita kena berdepan dengan realiti, Zul. Sekarang ini kerajaan yang ada adalah hasil daripada yang telah dipilih pada PRU ke-14. Maknanya tugas semua orang, ahli politik, NGO, NGI termasuk pihak media adalah untuk mendidik rakyat supaya memilih pemimpin-pemimpin yang progresif dari sudut pemikiran. Sebab tidak boleh lagi kita memimpin negara dalam keadaan dominansi ataupun bersendiri. Ya, apatah lagi dalam keadaan suasana politik sekarang yang jumlah majoriti itu terlampau nipis. Sebab itu saya seronok bila Datuk Seri Ismail Sabri membuat satu tawaran sebegini. Sebab untuk pengetahuan YB Tony dan juga Dr. Madeline, di dalam kerajaan PN ada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beliau adalah pengurusi bersatu. Jadi kalau kita nak bashing dia macam-macam, at the end of the day, dia yang bagi green light untuk buat benda tu. Termasuk juga Presiden PAS yang mewakili 18 ahli parlimennya. Jadi pada saya, bukanya satu tawaran baru ini adalah satu bentuk perkara pemikiran yang baru dan action baru khas kepada pemimpin-pemimpin pemuda akan datang. Saya yakin kalau kita boleh ambil lessons learned daripada situasi yang berlaku, the political instability yang berlaku sekarang, saya yakin selepas ini saya boleh minum bersama dengan YB Tony Puah pada hari Isnin ni. Saya boleh minum dengan dia, insya-Allah. Sekarang belum lagi. Sekarang maksudnya saya kalau kita boleh berbuat sedemikian. Sebab itu saya tengok satu sejarah yang kita boleh rujuk bersama, undi 18. Apabila pada waktu itu kerajaan PH yang Menteri Belia dan Sukannya adalah YB Syed Saddiq.
dia engage dengan kami pemuda PAS. Minta kami supaya kita convincekan tingkat atas, koridor atas untuk bersama-sama dengan kerajaan PH pada waktu itu untuk bersetuju dengan undi 18. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang rapi seperti yang Wabi Tony buat sekarang dengan kawan-kawan kami, kita berjaya meyakinkan koridor atas dan akhirnya menjadi satu sejarah apabila usul tersebut diluluskan. Usul yang diangkat oleh kerajaan bersama diluluskan oleh pembangkang mendapat two-third majority. Jadi saya yakin sejarah itu boleh berulang. Saya yakin, saya optimis dan positif sebab kita sekarang ni telah menjadi macam tadi Dr. Madeline kata apa? Menjadi bahan kepada rakyat. Kan? Bila ahli politik ini dilihat terlampau politicking sehingga meletakkan asas pertimbangan itu tidak rakyat. Sedangkan rakyat yang memilih kita. Jadi saya menyeru kepada semua ahli politik baik daripada Dewan Rakyat maupun Dewan Negara. Mana-mana parti termasuk PAS. Kita mesti buang stigma pemikiran yang kamu adalah pembangkang, kami adalah kerajaan. Sedangkan kerajaan dan pembangkang inilah kedua-duanya boleh membina negara maju insya-Allah. Wallahualam. Datuk Dr. Madeline Burma, kalau saya ajukan kita tahap kepercayaan rakyat terhadap ahli politik tidak seperti 10 atau 15 tahun dahulu. Tidak keterlaluan kalau saya katakan ahli politik dipersendakan mungkin dengan tindakan mereka juga kerana rakyat mencari solusi daripada ahli-ahli politik. Justru bagaimana dengan kerjasama dan juga jawatan kuasa khas khususnya mengenai menangani dan juga menguruskan pandemik 19 ini, kepercayaan itu dapat dikembalikan. Benar, kita tidak keterlaluan kalau dikatakan rakyat sendiri skeptikal sejauh mana kerjasama rentas politik untuk menangani pandemik ini dapat dilakukan. Namun begitu, apa yang perlu dibuktikan oleh ahli politik kerana kepercayaan itu perlu dikembalikan dan yang paling penting ialah kepercayaan itu dikembalikan dengan hasil dan juga gerak kerja yang kita boleh lagi nampak pada hari ini. Pada pandangan Datuk Doktor bagaimana? Betul Zul, saya sangat setuju. Sekarang is very KPI driven. Maksudnya kami rakyat meletakkan KPI kepada parliamentarian kita. Sebab sekarang undi itu sangat penting. Apatah lagi dengan undi 18 ni. Apa yang saya ingin lihat macam kami lihat because bukan saja menentang COVID, sebenarnya sebelum ini pun memang kita ada usaha ke arah untuk penyatuan dari segi interparliamentary sebab saya ada juga terlibat before di dalam semasa kerajaan PH memerintah, they make an effort towards that so adalah sedikit perbincangan untuk mencari penyelesaian kepada masalah bersama. So I think this is the best time waktu yang terbaik untuk para parliamentarian kita. Tadi perkataan dikatakan dipersendakan. Dalam istilah bahasa Melayu, persendakan ini agak negatif tu. Maksudnya parliamentarians are seen like dilihat sebagai orang perkataan yang sendiri diguna yang tak boleh dipercayai dan sebagainya. But when I listen to both our young parliamentarian dekat sini, saya banyak harapan saya sebab saya lihat kita mempunyai harapan yang tinggi. One thing about Malaysia ni, satu lagi orang Malaysia ni, mereka mudah lupa, especially yang Melayu ni, termasuk saya lah ni. Mereka mudah lupa, mereka mudah memaafkan, tetapi generasi baru ini, undi mereka ini dia tidak seperti dulu juga berbeza dengan orang-orang tua mereka. Orang-orang tua ni lagilah mereka tahap kemaafan mereka dia cepat memaafkan. The young generation ini mereka memang they are very mereka melihat apa yang berlaku dan mereka up to date. So they want to see wakil rakyat mereka itu adalah orang yang engage dengan mereka. Jadi kalau wakil rakyat tu hanya bercerita je, jangan haraplah. Dan mereka inginkan wakil rakyat dia savvy, handphone. Memang anytime kalau dia tweet dengan you ke whatever it is, you need to be there. You cannot use your title. Nobody looks at titles now. Nobody, the word YB is nothing to them. So that's why ada kalanya orang takut dengan undi 18 ini. Sebab mereka tidak bergantung kepada, they do not have any master. Dia tidak ada rasa saya ni sebab saya Iban kan, dulu saya orang kuat Parti Bangsa Dayak Sarawak. So mesti Bangsa Dayak Sarawak. Tak ada lagi. Dia tidak ada konsep tu. Kesetiaan dia ialah mereka they are educated. Mereka muda, mereka very visual. Visual maksudnya mereka lihat apa yang berlaku dan mereka mendengar. Dan saya bersetuju dengan YB Hairil tadi bahawa it is about convergence. And dalam istilah inovasi ada satu perkataan yang sangat penting They call it constructive destruction.
Maksudnya untuk menghasilkan satu bangsa yang baru, mungkin bangsa Malaysia yang baru, untuk menghasilkan keadaan yang baru, untuk membawa keadaan yang baru, kita perlu rela, kita mesti berani berkorban, melakukan pemusnahan, tetapi untuk yang bersifat konstruktif. Selalunya kan we call it destruction is always negative. Tetapi dalam istilah inovasi, kalau kita tengok Schumpeter, pengkaji dia kata segala inovasi kita kena merubah cara kita berfikir, kita kena merubah cara kita melakukan sesuatu. Dan kalau dulu orang Melayu sangat allergic kepada DAP. Saya non-Muslim, sangat allergic kepada PAS. Jadi sekarang alergi itu perlu dilihat sebagai bagaimana alergi itu boleh dijadikan sebagai bahan untuk kita converge. Sebab matlamat akhir kita Zul, matlamat akhir, rakyat dia nak parliamentarian mewakili mereka untuk kebaikan negara. I think every Malaysian now, I don't think they care about position. They said, we put you there in parliament. So we vote you there. So jangan nak main politik suka bermaharan jelela je. Jangan rasa kat situ. Nanti you tunggulah masa parlimen nanti. Jangan lupa even kami di luar bandar dekat Sarawak tu, with internet, with SOCMEC, do not underestimate them. Itu dia. Dan saya yakin our parliamentarian, especially the younger generation sekarang, sedar dan maklum tentang perubahan yang berlaku ini. And they are, cuma itulah tadi yang yang kluster kayangan tu, sama ada dalam koridor tu. Mungkin mereka masih lagi generasi yang lama dan mereka tu perlu bisik-bisik lah banyak-banyak sikit dengan mereka tu. Baiklah, kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kembali lagi dalam blok terakhir Dialog Tiga Penjuru Sentiasa Tak Cukup Masa. Saya ingin membawa diskusi kita di hujung-hujung ini ialah kepada masalah sepunya yang kita hadapi pada hari ini, pandemik COVID-19. Kita bukan sahaja bercerita mengenai menurunkan kes, tetapi kita berbincang hari ini bagaimana untuk memasuki era endemik. Sesuatu yang kabur untuk dijelaskan, tetapi ini bagus juga kerana dapat dibincangkan dan dapat dijadikan titik permulaan untuk kerjasama rentas parti ini. Justru apabila kita melihat kepada menangani endemik dan juga menggubal blueprint untuk endemik ini, bagaimana pentingnya pakar-pakar yang berkaitan dengan sains dan juga sains kesihatan yang sebenar dan juga data pakar-pakar yang berkaitan dengan data perlu dilibatkan, dan bagaimana ahli politik perlu berlapang dada untuk melakukan perubahan cara berpolitik menggubal dasar mengikut dan juga berteraskan kepakaran yang di luar kerangka politik. Adakah itu mudah untuk dilakukan? Kalau saya mulakan dengan YB Khairil dahulu. Zul, dalam PAS, Datuk Seri Tuan Guru Presiden pernah menggagaskan tentang kerajaan teknokrat. Dia adalah satu idea yang kita boleh olah. Datuk Seri Tuan Guru ni akan bawa idea-idea baru yang lebih segar. Dan kerajaan teknokrat ini dia berteraskan kepada pemilihan pemimpin berdasarkan kepada dua faktor. Dalam Al-Quran dia kata iaitu faktornya Al-Qawiyun dan juga Al-Amin. Iaitu Qawiyun ni maksudnya mereka yang kuat, yang competent, yang ada experience, yang expert. Dia panggil subject matter expert dalam bidang masing-masing. Macam Dr. Madeline contohnya expert dalam bidang political science for instance, contoh. Jadi ini Al-Qawiyun, dan yang keduanya Al-Amin, iaitu mereka yang berintegriti. Pada saya ini adalah masa yang sesuai untuk kita masukkan semua mereka ini di dalam satu bakul untuk sama-sama kita bincangkan permasalahan ini dan mencari solusi. Sebab ini adalah endemik, bukan lagi pandemik. Itu endemik yang di mana kita akan hidup bersama dengan COVID selepas ini. Kalau tidak, ekonomi akan terus jatuh, rakyat akan terus menderita dan negara tidak akan bergerak ke fasa yang lebih baik. Dan apabila kita berbicara tentang pemimpin baru ini, maka pendekatan segar ini adalah pendekatan yang perlu diambil secara calculated risk. Maksudnya ialah betul ramai expert, tapi apakah expert ini boleh bekerja secara sepasukan? Kita kena ingat apabila kita satukan mereka, ia mestilah melalui konsensus dan collective responsibility. Sebab itu no harm to try.
Sebab kita dah eksperimen banyak cara. Apa kata kali ini kita berikan ruang seluas-luasnya kepada the experts to be in the group sama-sama dengan NGO, sama-sama dengan NGI supaya mereka juga boleh memberikan pendapat dan pandangan yang tidak substantif, yang pandangan mereka diterima pakat oleh kerajaan. Saya rasa kalau itu dapat dilaksanakan oleh Perdana Menteri ke-9 kita, ia merupakan satu tindakan yang akan mewujudkan political stability dan keterangan kepada rakyat. Wallahualam. YB Tony Puah, adakah mudah untuk ahli politik mengambil idea dan juga cadangan daripada pakar-pakar, kerana ada juga dalam beberapa situasi pakar-pakar akademik tertentu juga mungkin dilibatkan, oh ini cenderung kepada blok ini, tidak cenderung kepada blok itu. Jadi itu tidak. Bagaimana situasi sebenarnya? Ini adalah Pertama sekali saya nak membalas kepada apa yang disebut oleh YB Khairil tadi, dan saya terima baik sebab beliau telah pun menyebut bahawa pemimpin negara kena ada dua ciri ataupun dua sifat yang cukup penting, iaitu sifat alamin ataupun berintegriti dan juga kompeten. Ini merupakan dua sifat yang paling penting untuk menjadi pemimpin yang baik untuk negara. Dan saya haraplah semua pemimpin-pemimpin yang lain, dalam apa-apa partilah, tak kira sama ada pembangkang ataupun kerajaan, kita tak akan lagi melihat mengikut kulit dan agama. Sebab kita pernah dengar ramai pemimpin parti yang mengutamakan bangsa dan agama lebih daripada apa yang disebut oleh YB Khairil tadi. Ini merupakan satu, kalau ini menjadi pandangan utama daripada parti-parti seperti PAS dan lain-lain, saya rasa Malaysia ada masa depan yang cukup baik. Sebab ini merupakan pendirian daripada pihak kami di DAP, di mana kita kata tak kiralah apa bangsa, tak kiralah apa agama, asalkan dia berintegriti, tak curi wang rakyat dan juga kompeten supaya dasar-dasar yang dilaksanakan adalah benar-benar memberikan kebaikan kepada rakyat, kita akan memberikan sokongan kepada mereka. Dan dalam perkara ini kita memang ingin supaya untuk melawan COVID, ia merupakan satu isu teknikal, agak teknikal, dan kita memang menyokong segala langkah untuk menjemput pakar-pakar untuk membantu dalam perkara ini. Nah, saya nak sebut di sini bukan sahaja perselisihan ataupun perbezaan berlaku antara ahli-ahli politik. Antara pakar-pakar pun ramai yang berbeza pendapat. So, ini tak bermaksud bahawa bila kita jemput semua pakar datang, dasar itu akan diterima semua. Tak, memang ada pakar yang akan ditolak dan ada pakar yang akan diterima sebab pendapat tak sama. Pihak kerajaan ataupun pihak pemimpin kena pilih satu. Tak boleh pilih semua. Dasar A, dasar B bercanggah, kena pilih satu. So, dalam perkara ini kita selama ini telah pun membawa suara pakar-pakar ke dalam parlimen melalui media kepada kerajaan, yang sebelum ni kita harap mereka dengar, tapi malangnya pada masa itu tidak diterima oleh kerajaan pada masa itu, dan oleh sebab itu rakyat dan juga kita pihak dalam Pakatan Harapan memang marah kerana langkah-langkah yang diambil untuk melawan COVID ini tidak mencukupi, tidak berkesan dan tidak berjaya untuk menurunkan kes-kes COVID pada masa itu. So kita harap kesemua ini akan menjadi satu lesson for all. Ia menjadi satu pengalaman yang kita telah terima kedua-dua pihak, dan kita harap kerajaan yang baru ditubuhkan akan memahami apa yang telah pun berlaku dan mengambil langkah-langkah yang berbeza daripada kerajaan yang lalu. Sebab itu kita amat terima baik langkah ataupun tawaran yang telah pun tengah diusahakan oleh Perdana Menteri, dan kita harap maklum balas yang kita telah pun beri kepada Perdana Menteri akan diterima secepat mungkin so that we can go forward. YB Tony Puah, apa yang kita dapat berikan contoh sekiranya ahli politik dah duduk
bersama bersidang dalam satu bilik dan juga ruang yang sama. Ahli-ahli pakar dan juga mereka yang menjadi cerdik pandai dalam bidang sains kesihatan dan juga yang dalam pandemik COVID-19 duduk sekali. Apa yang kita dapat lenyapkan dan juga bagaimana kita dapat tampil dengan keputusan yang menyeluruh tanpa melibatkan prasangka dan juga tanpa melibatkan perbezaan pandangan yang berasaskan politik. Apa contoh yang kita dapat bayangkan? Kerana dalam peringkat struktur pentadbiran juga, kerajaan negeri dan persekutuan itu perlu diharmonikan dan kita belajar sesuatu dari sejak 1.5 tahun yang lalu. Bergerak ke hadapan, bagaimana kita dapat lihat contoh yang baik, yang ideal dengan adanya kerjasama rentas parti ini? Saya nak berikan satu contoh yang baik. Satu kerjasama yang berlaku walaupun dalam zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu. Iaitu dalam program vaksinasi. Di mana seorang daripada parti kita, parti saya, Dr. Ong Kim Ming, Ahli Parlimen Bangi, telah pun dimasukkan ke dalam jawatan kuasa CITF dalam program untuk memperluaskan vaksinasi seluruh negara. Terutamanya di Selangor di mana kes-kes COVID pada masa itu cukup tinggi. Dan pada masa itu bulan Jun, bulan Julai, bulan Ogos, nasib baik dengan kerjasama yang baik antara semua pihak, kita telah pun berjaya pada masa ini meningkatkan kadar vaksinasi di Lembah Klang sehingga tahap 90% kalau tak salah, dan kita dapat lihat kesan baiknya iaitu kes-kes Lembah Klang sekarang sudah dapat menurun. Tapi kerjasama ini hanya dalam perkara vaksinasi saja. Dalam kes-kes yang lain dari segi Kementerian Kesihatan, ia tidak berlaku. Oleh sebab itu Dr. Zulkifli Ahmad, bekas Menteri Kesihatan dulu, ada kata dalam Parlimen oleh kerana keinginan pihak Kementerian Kesihatan untuk mendengar, melibatkan pihak pembangkang, banyak dasar-dasar yang sepatutnya dibuat telah pun dibuat terlalu lewat. Termasuk kerjasama antara Kementerian Kesihatan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Selangor. Dari segi perkongsian data supaya kita juga dapat menggunakan data yang sama untuk dapat menurunkan ataupun mengawal kes-kes COVID di negeri Selangor. So perkara-perkara tersebut akibat tidak kerjasamaan ataupun akibat monopoli kerja oleh pihak kementerian, saya rasa kita tidak mencapai potensi yang kita dapat capai jika kita ada kerjasama antara semua pihak dalam kementerian. Itu masalah yang dapat diatasi apabila kerjasama ini dapat dilakukan. YB Khairil, bagaimana pula kita melihat, kita bergerak ke hadapan, kita belajar sesuatu apa yang berlaku dahulu, tapi kalau bergerak ke hadapan, dah duduk semeja, apa contoh-contoh lain yang kita dapat selesaikan? YB Tony Phua bercerita mengenai menangani kes dan juga contoh vaksinasi, tapi kita juga berhadapan dengan masalah ekonomi, masalah anak-anak yatim piatu bukan kecil jumlahnya. Sedih kalau kita bayangkan. Jadi justru bergerak ke hadapan, apa contoh-contoh yang dapat ditonjolkan sekiranya kerjasama rentas politik ini dapat dilakukan dengan baik dan juga masalah-masalah kesan daripada COVID-19 dapat diatasi. Apa contoh yang YB idamkan dan juga boleh dilakukan dengan mudah sebenarnya? Saya mengidamkan supaya kita boleh menjenamakan kembali ekonomi anak muda. Sebab pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan sosioekonomi rakyat berubah. Khususnya kepada anak muda. Ramai teknologis, the professionals yang sebelum ini bekerja dengan gaji yang secukupnya, sekarang ini terpaksa buat Grab, buat Uber dan sebagainya. Jadi dengan adanya Dream Team ini, iaitu penggabungan idea golongan expert sama ada daripada kerajaan maupun pihak-pihak pembangkang ataupun pihak-pihak yang lain, seperti yang saya maklumkan tadi, saya yakin kita dapat menyelesaikan perkara ini. Kita boleh meningkatkan kembali, menjenamakan kembali ekonomi anak muda. Khususnya dalam bidang pekerjaan. Ya? Sebab dalam bajet 2021 telah pun dibentangkan tentang Majlis Pekerjaan Negara steered by Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kita harapkan perkara ini boleh diteruskan. Sebab untuk pengetahuan Zul, setakat 5 Ogos 2021, sebanyak 320,000 peluang pekerjaan telah pun diwujudkan. 320,000 is not a small number, ya. Dan target untuk KPI untuk bajet 2021 adalah sebanyak 500,000 peluang pekerjaan. So kita
rasa dengan kita mendapat imuniti kelompok, insya-Allah, maka perkembangan ini akan menjadi lebih positif kepada anak muda, khususnya dalam bidang pekerjaan. Saya juga berharap agar package-package yang boleh diberikan kepada rakyat dalam keadaan sekarang dapat diteruskan. Ya, yang di mana kita juga mahukan suara-suara daripada bawah ini untuk menyatakan secara real apakah sebenarnya masalah rakyat di bawah dan apakah cara untuk membantu mereka. Dan dengan adanya rentas parti ini, suara-suara rakyat ini akan disampaikan dengan lebih efektif dan kita akan menjadi pasukan yang menyelesaikan masalah, bukan dwelling dengan masalah. It's a solution based organisation. Jadi saya very positif dan saya target perkara pertama menjenamakan ekonomi anak muda dan pastinya kita lihat juga kepada angle pengangguran untuk mengurangkan pengangguran dan menambah baik kehidupan anak muda khususnya dan juga rakyat. Wallahualam. Datuk Dr. Madeline Burma, akhirnya KPI yang kita letakkan. Ahli ekonomi ada KPI-nya, pelabur ada KPI. Bagaimana kalau direalisasikan dan dibuktikan dapat berfungsi pasukan kerja dan juga rentas parti ini, banyak perkara dapat diselesaikan dan juga gambaran baharu terhadap pengurusan dan juga pentadbiran di Malaysia dapat diberikan imej yang positif dan juga dapat merancakkan lagi dan memulihkan dengan jangka masa yang lebih cepat. Bagaimana kita dapat fahami situasi mendatang itu? Okey, Zul, saya suka menonton TV walaupun saya sendiri tak ada TV. Saya sangat betul, saya tak ada TV. I only rely on my laptop and everything. Okay. Nombor satu, Zul, saya percaya the role of social media and also the role of media. Ya. Saya ingin the dream team ni yang ahli jawatankuasa tu, I want them to be visible. Sebab rakyat nak melihat betul ke tidak dia orang ni dalam satu jawatankuasa. Mereka bekerja sama atau tidak. Kalau setiap hari kita melihat dulu, Datuk Sabri, setiap hari kita melihat looking forward to his announcement. Begitu juga dengan KSU masa ketika itu untuk Kementerian Kesihatan. Mendengar dia membuat pelaporan. Saya nak membayangkan mereka membuat pelaporan KPI. Rakyat nak menengok siapa yang berdiri di depan tu. Satu, kita tak nak hanya yang berada dalam koridor power tu saja, seorang saja. We want, kita ingin dia diwakilkan oleh siapa dia. Tadi saya mendengar, we should not ethnicize. Sebab Malaysia ni hampir semua benda di-ethnicize. Segala benda diletakkan ethnicity-nya. Kedua, we try to avoid to politicize. Sebab kita nak inovasi tadi kan. So saya tak tahulah macam mana Astro nak ambilkah kesempatan itu. So hari-hari kami nak menengok one of the wakil jawatankuasa itu berdiri kata hari ini yang kami lakukan. Kami telah berjaya melakukan mesyuarat dan ini yang kami putuskan. Orang kampung boleh melihat, orang rakyat jelata boleh mendengar. Itu KPI. Kedua, I'm thinking about data. I'm very much into data. Tadi I think both of them do mention about the need for us to have apa yang kita sebut dynamic data yang boleh kita gunakan ya. Macam contoh tentang isu kemiskinan. At the moment kita banyak bergantung kepada DOSM, Department of Statistics ya. Tetapi kita juga melihat bagaimana NGO kita banyak juga menggunakan kekuatan mereka untuk menggunakan data dynamic mereka sendiri. Yang macam Waze tu. Dia boleh dia masukkan dalam komputer dia, dalam handphone dia. Oh, di sini ada orang yang susah. Why kan kita kumpulkan let the jawatankuasa COVID ni just to address COVID and also economic. Macam YB Karil sebut tadi unemployment and the other one is underemployment. Satu ialah pengangguran, iaitu mereka mencari kerja tak ada kerja. Satu ialah guna tenaga tidak penuh. Mereka bekerja kurang daripada masa yang sepatutnya dan juga mereka bekerja kurang daripada kelayakan dia. Data-data ini sangat sukar untuk didapati. Jadi biar kumpulan COVID ni, saya nak mereka juga buat benda-benda ini. Bukan hanya untuk penyakit COVID, bukan hanya untuk what we call COVID. It's because COVID ni ada 3 serampang dia sekarang. Health, economics and politics. So now politics kita dah tadi disebut dalam masa sehari 2 katanya dah reda sedikit. And then so now we are left with economics and health. Yes, bring in the technocrats, rentas politik dan juga rentas gender, jangan hanya letak lelaki saja. Rentas negeri, jangan hanya letak orang di Kuala Lumpur saja. Jangan hanya Melaya sentrik. Jangan lupa kami di Sabah Sarawak, isu kami berlainan.
You belum cerita lagi dasar-dasar yang meminta supaya menyeberang daerah perlu dapat surat daripada polis. Nak pergi ke tempat polis 4 jam. Itu baru nak ambil duit bantuan prihatin. So itulah Zul yang saya nak. Okay? Rentas politik, rentas gender, rentas umur, rentas, macam-macam rentas now. Thank you Zul. Saya ada 2 minit untuk setiap ahli panel. YB Tony Phua, apabila semuanya nampak harmoni, dapat ke political mileage untuk PRU yang akan datang? PRU tak jauh. Orang politik sentiasa menghitung hari, menghitung bulan bila nak bertanding pilihan raya. Jadi apabila nampak boleh kerjasama ni, apa modal politik? Adakah kita akan ada naratif politik dan kempen politik baru untuk PRU yang ke-15 atau tiba-tiba tukar colour, tukar warna? Bagaimana kita membayangkan? Kerana itu perlu riset semula kepada politik. Apabila kalau kita berjaya melakukan kerjasama rentas politik ini, inovasi yang dikatakan ini, bagaimana pula percaturan politik kalau kita bercerita mengenai PRU nanti? Saya nak sebut secara ringkas. Rentas politik tidak bermaksud tiada politik. Rentas politik ni bermaksud bahawa kita setuju untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu ataupun melaksanakan dasar-dasar tertentu. Dan biarlah parti-parti politik untuk cuba mengambil kredit daripada dasar-dasar yang dilaksanakan dan segala kejayaan yang dicapai. Okay? PM boleh laung-laungkan, PH boleh laung-laungkan. Tapi ada juga pendirian-pendirian yang lain yang menunjukkan parti-parti yang berbeza. Dasar PAS memang tak sama dengan dasar DAP. Biar pengundi dapat melihat kejayaan yang kita telah pun buat secara bersama dan juga perbezaan yang sedia ada, dan pengundi boleh membuat pilihan yang wajar dan yang bijaksana untuk menentukan kerajaan yang akan datang. Itu komen YB Tony Phua dari parti yang logonya roket. Saya beralih ke yang logonya bulan pula. Bagaimana YB Khairil? Untuk PRU 15, boleh ke? Boleh menang ke nanti ni kalau kita jual cerita muafakat politik ni? Dia tak seksi. Cerita mengenai perbezaan tu lebih menangkap sanubari dan lebih banyak dihantar dan juga dikongsikan di WhatsApp atau Telegram. Zul, saya berpendapat mana-mana parti politik yang boleh menyelesaikan defisit kepercayaan rakyat, mereka akan menang dalam PRU ke-15. Dan dalam PAS, pendekatan yang kami bawa konsisten, budaya politik matang dan sejahtera. Kita tidak mahu sekadar melihat kepada persepsi, tetapi kita mesti melihat kepada realiti. Dan oleh kerana itulah, kita mesti menegaskan bahawasanya masalah COVID-19 ini mesti diselesaikan dalam sudut sainsnya, datanya dan statistik seperti yang dimaklumkan oleh Doktor dan juga YB Tony tadi. Saya yakin kalau ini dapat kita capai, insya-Allah kita akan berhadapan dengan PRU ke-15 secara gentleman. Tak payah pening-pening, tak payah kempen-kempen, rakyat tahu siapa yang mereka akan pilih pada PRU ke-15. Datuk Dr. Madeline Bermah, rangkumkanlah semua apabila ahli politik bercerita. Mungkinkah kita melihat suasana politik yang baru dapat dihasilkan tanpa kita bercerita mengenai undi percaya tak percaya, tapi buat kerja, ahli rakyat akan tahu menilai nanti bagaimana? Saya amat optimis ya, Zul. Saya sangat optimis, especially bila saya mendengar kedua-dua wakil rakyat kita ini apabila mereka bercakap. Memang saya rasa pengundi tidak lagi bercerita, tidak sangat nak sibuk sangat dengan cerita yang macam dulu ya, cerita sensasi. I don't think that is a selling point anymore. Rakyat betul-betul nak melihat KPI, and itu yang saya katakan, dan seperti yang kedua-dua yang telah dinyatakan ya. Sebenarnya kami dah menilai daripada sekarang dah. Kami melihat tingkah laku di parlimen, kami lihat apa yang deliverables yang dan pada tarikh mengundi itu hanya sekadar meletakkan cop jari, warna jari itu dah hanya sedikit dan menentukan tanda. We are already evaluating from now onwards. Bukannya pada hari itu memerlukan apa kata orang cerita-cerita seksi ke tak seksi ke. So saya rasa we are moving towards the right direction. That's the way forward. Yeah? Thank you.
Terima kasih atas perbincangan yang saya rasa cukup bermakna pada malam ini dan harapnya dapat diterjemahkan melalui tindakan dan juga harapnya membantu rakyat juga mencerna dan juga memberikan interpretasi baru kerana kita juga perlu bertindak selaras dengan keperluan negara ini secara keseluruhannya dan aktiviti juga perlu kita bawa sendiri untuk ahli politik gerun juga dengan suara rakyatnya nanti. Terima kasih YB Tony Phua, terima kasih YB Senator, terima kasih Datuk Dr. Madeline Burma kerana bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru. Mahu berdebat, komen yang baik-baik di platform media sosial kami sama ada Twitter, Facebook, YouTube ataupun TikTok. Sekian saja Dialog Tiga Penjuru pada minggu ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.